Ini berita hari ini. Okey, Tokyo Pakistan gajikan rakan senegara tanpa permit kerja. Ini sebenarnya yang kita tak suka. Pandai, I'm not criminal. Yes, you are not criminal. Dan benda ni bukan benda yang baru sebenarnya. Yang kita punya bisnes ni. Aku tak faham lah, kenapa majikan sekarang ni suka sangat ambil pekerja warga asing daripada pekerja rakyat tempatan sendiri. Sepatutnya, bukalah tawaran ambil pekerja rakyat tempatan kita. Dah lah tak buka tawaran. Lepas tu, cakap rakyat tempatan kita malas pula. Asyik MC, asyik cuti-cuti. Susahlah macam ni. Macam mana rakyat tempatan kita nak maju kalau semua majikan pilih-pilih asyik nak ambil pekerja warga asing je? Korang tengok. Di kedai makan, tapak pembinaan, kilang, ladang, hotel malah di belakang kaunter pasar raya. Wajah yang kita lihat semakin sama. Bukan kerana rakyat Malaysia tiada, tetapi kerana pekerja asing semakin mendominasi. Persoalan yang sering berlegar dalam fikiran rakyat ialah, kenapa majikan Malaysia lebih suka ambil pekerja asing berbanding orang tempatan? Ada yang cepat menyalahkan pekerja asing. Ada yang menuduh orang tempatan malas. Ada pula yang kata majikan kedekut. Hakikatnya isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar satu jawapan mudah. Ia melibatkan ekonomi, budaya kerja, sistem dan realiti hidup di Malaysia hari ini. Ini berita hari ini. Okey, Tokyo Pakistan gajikan rakan senegara tanpa permit kerja. Ini sebenarnya yang kita tak suka. Pandai, I'm not criminal. Yes, you are not criminal. Dan benda ni bukan benda yang baru sebenarnya. Yang kita punya bisnes ni macam mana ya? Tak ada ke orang yang nak kerja? Tak adalah yang. I dah buat iklan tau. Tapi tak ada pula orang Malaysia yang nak kerja. Macam mana Oh, apa kata kalau abang ajak je kawan abang dari Pakistan ke, adik-adik abang ada kat sana. Bolehlah dia orang tolong tengok-tengokkan kedai. Okey tak? Bolehlah bang. Saya okey je. Tapi itulah kalau dia orang datang, kalau RTK buka, kita boleh registerkan dia orang. Tapi sekarang RTK dah tak ada dah. Tapi tak apa, minggu depan abang dah suruh kawan abang datang. Kita cubalah dulu 2-3 orang. Okey? Dengan pas melancong, tak ada masalah. Nanti kita sambunglah dia orang punya visa tu. Okeylah bang, harap bolehlah dia tolong tengokkan kedai kita kan. Itu yang saya boleh bagi gambaran situasi. Saya nak cerita benda ni sampai esok pun tak habis. Okay, bye. Anyway, tahniah Jim KL. Sebab paling utama ialah kos. Pekerja asing biasanya sanggup bekerja dengan gaji lebih rendah berbanding pekerja tempatan. Bagi majikan kecil dan sederhana, setiap RM100 sangat bermakna. Bila margin keuntungan nipis, mereka terpaksa mencari pilihan paling murah untuk terus hidup. Pekerja tempatan pula berdepan kos sara hidup tinggi. Sewa rumah, petrol, bil, komitmen keluarga, menyebabkan gaji rendah menjadi tidak munasabah untuk mereka. Selain gaji, tuntutan pekerja tempatan sering dianggap tinggi oleh majikan. Ramai majikan berdepan pekerja yang meminta cuti kerap, tidak tahan kerja berat, cepat berhenti atau memilih kerja. Ini bukan soal malas semata-mata, tetapi soal perubahan generasi dan aspirasi. Ramai anak muda Malaysia lebih memilih kerja fleksibel, kerja pejabat atau ekonomi gig berbanding kerja fizikal yang memenatkan. Pekerja asing pula datang dengan satu matlamat jelas. Kerja simpan duit, balik negara asal. Mereka sanggup kerja lebih masa, jarang bercuti dan tidak banyak soal kerana tekanan hidup di negara asal jauh lebih berat. Bagi majikan, ini dilihat sebagai pekerja stabil. Walaupun hakikatnya kestabilan itu datang daripada keterpaksaan, bukan keselesaan. Faktor seterusnya ialah sikap dan persepsi majikan sendiri. Ada majikan yang sudah lama selesa dengan pekerja asing. Mereka biasa dengan rutin, bahasa isyarat dan cara kerja. Mengambil pekerja tempatan bermaksud perlu menyesuaikan sistem, jadual dan kadangkala berdepan konflik komunikasi. Keselesaan jangka pendek sering mengalahkan pelaburan jangka panjang. Kita juga tidak boleh menafikan peranan sistem dan dasar. Selama bertahun-tahun, ekonomi Malaysia dibina atas buruh murah. Sektor seperti pembinaan, perladangan dan pembersihan tidak distrukturkan untuk menarik pekerja. Tempatan dengan gaji dan perlindungan yang setimpal. Bila sistem membenarkan pekerja asing masuk dalam jumlah besar, majikan hanya mengikut aliran yang sudah tersedia. Isu status dan maruah kerja turut memainkan peranan. Sesetengah kerja dilabel sebagai kerja orang asing. Bila stigma ini wujud, orang tempatan menjauh. Bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana tidak mahu dipandang rendah.
Ini masalah sosial yang lama dibiarkan sehingga menjadi norma. Namun tidak adil jika semua kesalahan diletakkan pada pekerja tempatan. Ramai sebenarnya mahu bekerja, tetapi gaji tidak setimpal dengan beban kerja. Kerja 12 jam dengan gaji minimum tanpa jaminan keselamatan atau masa depan bukan pilihan yang rasional. Dalam keadaan ini, majikan dan sistem perlu bertanya, siapa sebenarnya yang perlu berubah? Majikan juga berdepan tekanan persaingan. Bila pesaing guna pekerja asing dan kos rendah, majikan yang cuba ambil pekerja tempatan dengan gaji lebih tinggi akan kalah dari segi harga. Akhirnya mereka terpaksa mengikut arus demi kelangsungan perniagaan. Aku tak fahamlah kenapa majikan sekarang ni suka sangat ambil pekerja warga asing daripada pekerja rakyat tempatan sendiri. Sepatutnya bukalah tawaran ambil pekerja rakyat tempatan kita. Dah lah tak buka tawaran. Lepas tu, cakap rakyat tempatan kita malas pula. Asyik MC-MC, asyik cuti-cuti. Susahlah macam ni. Macam mana rakyat tempatan kita nak maju kalau semua majikan pilih-pilih asyik nak ambil pekerja warga asing je? Korang tengoklah video ni. Kalau zaman dulu kerja-kerja catering macam ni, ramai anak muda kita buat part time. Dapatlah sehari 100 hingga 150. Tapi sekarang kau tengoklah sampai catering pun diorang ambil warga asing. Kenapa? Dah tak ada rakyat tempatan kita nak bekerja ke? Bila saya tanya rakyat tempatan kita, ada juga yang nak bekerja macam ni. Tapi tak dapat tawaran. Tak tahu macam mana nak dapatkan pekerjaan part time ke apa ke catering macam ni. Majoriti diorang ambil pekerja asing. Ni dekat Bangi ni. Majlis kahwin-kahwin pun pelayan dia warga asing. Kita nak bercakap dengan diorang tu pun susah. Tak tahulah ada permit ke tak ada permit ke, tak pastilah. Tapi yang nyata tak nampak pun pelayan warga tempatan kita. Apa nak jadi Malaysia? Kesimpulannya, majikan Malaysia bukan semata-mata suka pekerja asing, tetapi terperangkap dalam sistem yang menggalakkan buruh murah. Pekerja tempatan pula bukan malas, tetapi semakin sedar nilai diri dan realiti hidup. Selagi ekonomi kita bergantung pada kos rendah, selagi itulah pekerja asing akan terus menjadi pilihan utama. Soalan sebenar bukan lagi kenapa majikan ambil pekerja asing, tetapi sampai bila Malaysia mahu bergantung pada model ini? Jika tiada perubahan struktur, pelaburan dalam automasi, peningkatan gaji dan maruah kerja, isu ini akan terus berulang. Dan yang rugi akhirnya ialah negara sendiri. Bukan soal siapa salah, tetapi soal keberanian untuk mengubah cara kita membina ekonomi. Jika tidak, generasi akan datang hanya akan mewarisi masalah yang sama dengan jawapan yang masih kabur. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.